Kepelbagaian bangsa dan etnik yang berada di Malaysia dari dahulu lagi telah membentuk pelbagai etika dan peradaban bagi setiap etnik yang ada di Malaysia. Ia merupakan cabaran bagi masyarakat Malaysia. Oleh itu, kita hendaklah hidup dengan harmoni melalui kesediaan merunding tawar-menawar untuk membina keamanan dan kestabilan negara Malaysia. Oleh itu, terdapat 3 aspek motivasi untuk memacu kesejahteraan negara, iaitu melalui perpaduan, kesepaduan dan penyertapaduan. Yang pertama adalah perpaduan. Sebelum wujudnya perpaduan, Malaysia telah mengalami sejarah kesatuan terlebih dahulu. Antara sejarah kesatuan ke arah perpaduan adalah sejarah Malaysia untuk mencari kesatuan di antara terutamanya melalui negeri adalah berpunca dari penjajahan British. Sebelum ini, negeri-negeri di dalam Malaya atau Malaysia berpisah mengikut pusat-pusat kerajaan yang berbeza seperti Siam, Belanda, Britain. Namun, ia disatukan selepas penjajahan British. Antara kesatuan terawal adalah wujudnya kesatuan dan persekutuan, iaitu seperti negeri-negeri Selat yang di dalamnya terdapat negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Selain itu, negeri-negeri Melayu bersekutu seperti negeri Pahang, Perak, Selangor dan negeri Sembilan. Kemudian diikuti dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu seperti negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Selepas itu munculnya pergerakan penubuhan Malayan Union yang dilakukan oleh British, namun ia ditentang serta dimasukkan sama sekali oleh masyarakat Melayu kerana kesatuan ini telah menghapuskan kuasa-kuasa raja. Menjelang tahun 1948, Malaysia telah berjaya mewujudkan persekutuan tanah Melayu di mana seluruh negeri-negeri disatukan untuk berada di bawah bumbung yang sama. Selang beberapa tahun, iaitu pada tahun 1957, kemerdekaan negara dapat dicapai dan sekaligus membentuk mercu kesatuan di tanah Melayu. Kemudian, ia juga disertai oleh Sabah dan Sarawak pada tahun 1963 yang merancangkan lagi kesatuan di Malaysia. Namun, peristiwa 13 Mei 1969 telah menyebabkan kesatuan yang selama ini dibina berderai. Ungkapan haluan negara iaitu kesatuan telah ditukar kepada aspek motivasi kedua iaitu perpaduan. Sebelum ini, ungkapan kesatuan kepelbagaian telah ditukar kepada perpaduan kepelbagaian. Ia mula diguna pakai pada rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 atas usaha penyatuan sosial. Perpaduan. Terdapat detik perpaduan dan detik perbezaan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Antara detik perpaduan yang diraikan masyarakat Malaysia adalah seperti menikmati cuti hari perayaan setiap kaum, mengunjungi tempat percutian, mengadakan majlis perkahwinan dan sokongan dalam sukan. Antara detik perbezaan masyarakat Malaysia pula adalah seperti masalah krisis kewangan, jenayah, pengebumian, diskriminasi positif, hak atau kuota dan kepenggunaan seperti harga barang. Aspek motivasi yang kedua adalah kesepaduan. Kesepaduan bererti keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Antara contoh kesepaduan sosial antaranya dalam aspek politik federalisme adalah di mana kita mampu lihat bahawa walaupun perbezaan pendapat dari segi fahaman politik, namun seluruh masyarakat Malaysia sentiasa tenang dan sejahtera di antara satu sama lain. Seperti contoh, Parti Pakatan Harapan telah berjaya memenangi PRU 14 tanpa berlakunya pertumpahan darah di kalangan pengundi maupun wakil rakyat. Seterusnya, dari aspek bahasa pula, semua masyarakat Malaysia diwajibkan fasih dalam berbahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu untuk memudahkan berkomunikasi dan mengurangkan salah faham di antara satu sama lain. Kemudian, dari sudut etnisiti di mana sebagai contoh bangsa Cina di Kelantan mampu ataupun sudah biasa bertutur dalam logat Kelantan. Hal ini kerana penekanan budaya di negeri tersebut telah sebati dengan diri mereka. Akhirnya, dari aspek agama di mana kita mampu melihat bahawa setiap agama hendaklah menerapkan sifat kesepaduan dan hormat menghormati terhadap penganutnya agar dapat membentuk sifat atau akhlak yang harmoni dan bersatu padu di kalangan rakyat Malaysia.
Aspek motivasi yang terakhir adalah dari sudut penyatu paduan. Penyatu paduan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai kesepaduan. Ianya bersifat berterusan dari semasa ke semasa kerana konflik akan sentiasa wujud dalam kepelbagaian. Dalam rangka usaha untuk mencapai penyatu paduan, antara langkah yang perlu dilakukan adalah menggunakan formula B dan N, bargaining and negotiation, atau lebih dikenali dengan ungkapan tawar-menawar dan rundingan. Setiap masyarakat harus sentiasa saling bertoleransi antara satu sama lain dalam sesuatu masalah bagi menjamin kesejahteraan bersama. Usaha penyatu paduan ini tidak boleh diberhentikan selagi adanya kepelbagaian agar mampu membentuk satu etika dan peradaban yang sempurna.